Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, dengan rahmatnya, kita dapat bersama-sama pada petang ini di Dewan Datuk Abdul Aziz Syifari di sini di dalam satu program iaitu Anjuran Pejabat Perangai Daerah Bandar Baru, iaitu program Jiwa, singkatan daripada Jaminan Insan Wahana Aspirasi, satu program Anjuran Pejabat Perangai Daerah Bandar Baru, satu program Jabatan Penerangan bersama-sama dengan komuniti setempat, bersama dengan komuniti. Jadi pada petang ini alhamdulillah kita bersama-sama di dalam di sini di kampung bersama dengan masyarakat kampung Parit Teropong di sini. Jadi saya dari pihak Pejabat Perangai Daerah Bandar Baru ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ramli dan juga isteri kerana telah menerima kami kerjasama bersama kami pada petani, kerana kami berbincang dan singkat untuk kita adakan program pada petani. Jadi alhamdulillah kerana dapat juga tuan-tuan dapat juga menghimpunkan tuan-tuan dan puan untuk bersama-sama dengan kami pada petani. Bentuk hak kopi kertas tersebut ada satu lagi cetakan secara maya atau digital dalam bentuk format PDF. Tuan-tuan dan puan-puan boleh download, boleh tengok dekat website Jabatan Penerangan Malaysia di Buk Jabatan Penerangan, Jadi semua info-info maklumat semasa telefon dengan kerajaan, apa-apa dasar isu semasa ada di-upload atau dimuat naiklah dalam di Buk Jabatan Penerangan dalam bentuk risalah penerbitan digital. Selain daripada itu, kita juga Jabatan Penerangan aktif di media sosial lah, semua platform, Facebook, Twitter, TikTok, apa lagi yang sekarang, Instagram, semua media sosial tu ada, dan page Jabatan Penerangan Malaysia. Kalau di Bandar Baru kita yang aktif Facebook PMA Bandar Baru, kemudian kita ada Twitter, Instagram dengan YouTube lah yang di daerah kita aktif lah. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program Jiwa ni kita sasarkan, kumpulan sasaran adalah dalam skala yang kecil dan kita lagi aktif di kawasan Parit Teropong bagi menyampaikan maklumat kerajaan. Jadi apa yang saya nak kongsi adalah berkenaan dengan Malaysia Madani. Jadi berkenaan dengan Malaysia Madani, tuan-tuan tengoklah di depan ni kita ada satu banting, kat situ ada menceritakanlah seberingkas berkenaan dengan apa Malaysia Madani. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia Madani ini adalah dirangka ikhtiar bagi
strategi tata kelola pentadbiran negara dengan menggunakan ada 4 strategi utama. Ini setakat pengetahuan ilmu sajalah kalau orang kata. Dia diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia punya 4 strategi di bawah Malaysia Madani, iaitu membina semula ekonomi, kemudian menjamin kesejahteraan insan, reformasi institusi demokrasi dan perundangan, seterusnya mewujudkan pentadbiran beramanah. Dan perkara Malaysia Madani ini bukanlah baru, sebenarnya diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia hari ini dari tahun 1997 lagi. Dalam buku penulisan beliau bertajuk The Asian Renaissance atau Kebangkitan Asia, dan pada beberapa bulan sebelum PRU ke-15 yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menulis buku bertajuk Membangun Negara Madani bagi Merealisasi Malaysia Madani. Tadi rakan setugas ada edaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Risalah tersebut adalah dalam bentuk photostat, edisi photostat hitam lah. Sebabnya yang cetakan bercetak ni, inilah adalah cetakan bercetak. Jumlah ni kami dapat terima di peringkat daerah sikit sangat, dia berbagi sikit. Jadi pun kita dah buat program 15 kali dah daripada bulan 3 hari tu. Maknanya benda ni pun bersusut lah sebab kita dah buat edaran kan. Lepas tu tak ada pula tambahan risalah baru. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok yang cantiknya bentuk, pergi dekat ibu penerangan Malaysia, search Malaysia Madani, ada kat situ. Jadi antara yang saya nak kongsi di bawah inisiatif Madani dan zaman 2023 yang memberi manfaat secara terus kepada rakyat masyarakat, antaranya ialah di bawah package Rahmah. Rahmah ni dia banyak lah. Kerajaan hari ini memperkenalkan Rahmah. Rahmah tu bukan nama orang. Kalau ada kan nama Rahmah ni. Sebanyak kali tersedak lah dia. Salma ada Salma. Asma. Mahmud adalah. Okey. Okey nak. Antara dia keadilan sosial bagi meminimumkan kos sara hidup golongan lebih makmur dan miskin. Ini apa yang kerajaan cuba membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat lah. Dia perkenalkan di bawah Rahmah. Kita ada menu Rahmah, bakul Rahmah, jualan Rahmah, kafe Rahmah, package Rahmah. Ini Rahmah lah, bawah Rahmah. Kalau menu Rahmah tu baru diperkenalkan, di mana pengurangan harga barangan di pasar raya di seluruh negara sehingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. Ini adalah pasar raya besar, ada ambil bahagian. Kalau kita perasan, macam contoh di Bidin ke Haidin, masa nak raya hari tu, dia ada buat jualan Rahmah. Harga barang-barang khususnya barang-barang keperluan masak atau keperluan harian. Kadang bila nak sekolah, nak buka sekolah tu ada jualan Rahmah khas untuk apa sebenarnya kembali ke sekolah. Okay. Seterusnya kafe Rahmah. Kafe Rahmah pula, yang ni mungkin kita tak rasa dia punya manfaat tu, tetapi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun IPTS, Institut Pengajian Tinggi Swasta, ada kafe-kafe di dalam IPT tersebut menawarkan kafe Rahmah di mana makanan tengah hari secara percuma kepada pelajar. Dan ada juga tawaran potongan harga sehingga 50% bagi menu makan sarapan, malam dan juga tengah hari. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan di sini, kalau rasa tak ni, cuba tanya anak masing-masing, ada tak? Jadi kita ada itu interview budak USM, dia datang pejabat penerangan, dia pernah buat kajian. Jadi bila kita sebut kita ke USM ada tak? Sebab kita nak tanya dia bilang memang sangat membantu dia kata bila ada kafe Rahmah ni. Jadi banyaklah dia meringankan beban kepada pelajar-pelajar IPT. Seterusnya package Rahmah di mana tawaran harga lebih murah berbanding pasaran bagi 10 hingga 12 barang keperluan asal di pasar yang besar untuk golongan B40. Tapi kalau pasar yang besar, kalau tuan-tuan dah pun perasan beli barang dalam bentuk borong lah, kuantiti yang banyak, dia automatik dia akan harga tu akan dikurang-kurang. Jadi individu yang nak menunaikan, nak membayar penuh pinjaman PTPTN,
secara penuh. Dia promosi dia sehingga 31 Mei. 31 Mei, tak balik lama. Dia boleh pergi ke pergi ke kaunter di mana-mana kaunter cawangan PTPTN, boleh berbincanglah dengan pegawai yang bertugas di kaunter PTPTN tersebut. Bagi tahu, kata contoh dia nak buat bayaran penuh, dia ada potongan jumlah amount baki pinjam diterbitkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Digital di bawah Bahagian Penerbitan Dasar Negara pada cetakan pertama lah pada Mac 2023. Jadi risalah ni risalah terkini lah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, saya alhamdulillah berkenaan dengan Malaysia pada ni, saya harap apa yang saya kongsi tu bolehlah beri manfaat sedikit sebanyaklah kepada perempuan. Tapi sebelum tu saya nak, tadi rakan kita ada edarkan berkenaan dengan tips kekal sihat pada musim panas. Macam kita tahu sekarang ni cuaca tak menentu dah. Di kebanyakan tempat, contoh di Kelantan sana, dia pun panas sampai macam Penang sekalipun yang berdekatan dengan kita, sampai buat pemilihan awan supaya hujan turun. Memang di sana hujan tak turun. Di Bandar Baru ni, saya ingat Bandar Baru dengan Kuyin, hujan turun juga petang-petang kan. Tapi bila hujan sekali dengan ribut lah kan. Tapi maksudnya kita sekarang berhadapan dengan cuaca panas. Cuaca panas. Jadi apa yang kita kena buat? Okey, musim panas dah datang, jangan dedahkan diri dan cuaca yang panas dan tempoh yang lama. Lepas tu bila cuaca panas, ada dua perkara lah yang boleh terjadi kepada kita. Pertama berkenaan dengan kelesuan haba, satu lagi strok haba. Ada beza kelesuan haba dengan strok haba ni. Kelesuan haba ni orang panggil dia belum nak sampai tahap strok haba. Strok haba tu paling kritikal, paling serius lah. Selalu kami buat program ni, kita bawa pejabat kesihatan, jadi doktor, pegawai perubatan yang menceritakan benda ni. Jadi pegawai perubatan dia tak tengok ni lah, dia cakap macam tu je. Macam ni saya boleh dah kongsi sikit-sikit sebabnya saya bukan doktor lah. Okey, kelesuan haba, suhu badan panas hingga 37 hingga 40 darjah, jantung berdegup laju, pening, sakit kepala, loya, muntah, letih dan lemah berpeluh. Kemudian strok haba, suhu badan melebihi 40 darjah. Itu dia beza tadi. Kelesuan haba dengan strok haba. Strok haba ni bila tahap badan dah terlalu panas 40 darjah, fungsi otak terjejas. Kemudian dia akan jadi hilang fokus, keliru, percakapan tak jelas, sawan, tidak berpeluh dan koma. Di negara kita pun dah jadi macam serius sebab kita ada 2 kes kematian kerana strok haba lah. Tapi bukan di Kedah, di Kelantan sana. Kemudian bila musim panas ni, apa yang kita buat untuk keselamatan diri kita, keluarga dan orang yang kita sayang? Elakkan aktiviti lasak, hadkan aktiviti fizikal pada awal pagi dan malam. Kita tengok cuaca lah, kalau rasa panas kan. Kalau ni, minum air yang banyak. Saya dengar semalam kita buat program di KRT Taman Kelisaman, buat kat Taman Kelisaman pada Belajar nak berfungsi. Sebab kita di daerah Bandar Baru ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah, untuk musim, kita sekarang ni dalam musim tempoh monsun barat daya. Monsun barat daya ni maknanya dia bermula daripada bulan Mei. Bulan 5 lah. Bulan 5 sampai bulan 9. Sampai bulan 9. Jadi cuaca tu bukanlah kata tak hujan. Tapi purata hujan tu dia tak mencapai orang cakap apa? Mencapai tahap dia. Maksudnya mencapai tahap dia tu hujan tak banyak lah. Jadi tuan-tuan, untuk kes KMU pula, kes KMU ni kes penangkap ulang lah. Okay? Kes KMU ni memang sangat-sangat banyak, meningkat secara mendadak lah. Okay, satu sebab musim panas, satu. Dan untuk mukim yang paling banyak juga kita dapat mukim Bagan Samak. Kawasan Opor ni kurang lah kan. Tapi untuk mukim Bagan Samak ni kita baca ambilkan daripada Lubuk Kuntang hingga ke Pembantang Pasiang. Jadi antara yang banyak juga mukim Bagan Samak, yang satu mukim Selangor. Mungkin salah satu faktor dia bentuk geografi dia. Kita tahu mukim Bagan Samak ni ada sawah padi juga situ kan. Jadi itulah faktornya haiwan berbisa ni dia bergerak mai ke kawasan rumah. Jadi hari ni mudah saja saya nak cerita sikit lah definisi haiwan berbisa. Berbisa ni kita sedia maklum lah, kata apa benda yang berbisa. Sebenarnya berbisa ni
Definisi dia di sini kalau kita mengikut daripada buku lah, dia terdapat kepada sesetengah binatangnya. Sebab semua benda ada setengah yang ada bisa, ada setengah yang tak ada bisa. Jadi dia terdapat kepada setengah binatang. Antaranya ular lah. Ular, tapi tak apa, lepas ni kita cuba juga mengenali sedikit sebanyak jenis-jenis ular ni. Jenis ular dan juga jenis bisa lah. Kita ada tiga jenis bisa. Yang pertama sekali berbisa lah. Ini tuan-tuan, kalau kena memang sakit dan boleh membawa kepada kematian. Yang kedua, sebara berbisa. Sebara berbisa ni maksudnya dia gunakan bisa dia ni sebagai contoh ular. Saya ambil ular sawah lah. Ular sawah ni dia sebara berbisa. Orang kata tak ada bisa, tapi sebenarnya berdasarkan apa yang dia makan, bangkai, daripada segi dia punya persekitaran, dia duduk tempat yang kotor. Jadi gigi dia tu bila dia gigit, automatically memang akan jadi separa berbisa.